campur. Dah lari dah. Ni apa? Lama, tak panas. Ha? Apa jijik sih ya? Ni, so ni dia mix. Oh, Kalau okey. tak ni. Faham. Ini 25. Mahal. Yang Yang tu okey lah. Yang tu okey. Yang 1.5 okey. Nanti yang sponsor lagi ada kan? Okey lah. Boleh lock terus dekat ni. Lock terus. Takut tak ada. Nak deposit bila nak bayar begitu. Dia balik lah. Geng, tak cukup lagi geng. Dia deposit. Dia deposit geng. Geng duit deposit geng. Sampai not achieve. Geng, dia deposit geng. Geng. Duit deposit geng. Saya bawa korang masuk je geng. Tak apa geng. Oi, merahnya oi. Nak hujan ke? Ada orang depan tu. Ada orang? Serius ah? Gerhana bukan 8 April ke? Ini lebih kepada April Fool lah. Gerhana bukan... Allahu Akbar. Gerhana matahari bukan 8 April ke? Ini merah. Oh. Merah kau. Bau. Langit merah. Angin kuat atas. Banyak pucuk paku kat sini ya? Mana pucuk paku? Ni pucuk paku ke? Bukan kan? Memanglah ni kebun diorang. Nampak ni pucuk ubi ada. Ni kebun diorang weh, kebun. Dia buat kebun. Nampak ni lah. Pokok pisang banyak. Diorang yang tanam. Ni dulu semua rumah ni. Di kanan ni semua rumah. Ini yang roboh. Dah tak ada apa dah. Dah tak ada banyak di rumah. Inilah perkampungan Indonesia geng. Di kanan semua rumah dulu. Tak ada wan rumah tu. Dah roboh kot. Dari sini kita nampak 3 rumah. Geng, lagi 4 geng, lagi 4. Come on geng. Tu korang boleh tengok. Lagi 4. Nampak ni. Rumah. Depan tu ada rumah lagi. Nampak. Kain baju pun ada nampak tau. Kain baju pun ada teridai. Mana ada orang lagi. Itu yang pula anjing dia. Ada orang. Memang nampak kain baju ada tu. Ikan baju tu 13 tahun lepas ada wan. Banyak siap baju. Oh ada tu bawa kolong tu anjing dia. Motor dia pun ada kat sini. Tak ada. Oh tak ada, dia keluar. Tak ada, dia keluar. Ada orang. Mak ni semua pucuk ubi semua ni geng. Pucuk ubi. Orang buat tanaman dia orang. Geng, tak kosong geng, tinggal dalam gelap. Dalam hutan. Seorang-seorang tak kosong mat. Dia tak kosong. Apa? Indonesia betul. Dia tak kosong mat. Dia ada tu. Dia tak kosong. Ada orang. 1 ke 2 orang lagi dalam tu. Dulu penuh dengan perkampungan dia orang kat sini. Sebab tu tasik depan sana tu diberikan nama bersempena dengan dia orang ada kat sini Indonesia Lake sebab dia orang yang mandi kat situ. Indonesia Lake. Dan semua lake ada kematian. Betul. Setiap lake yang ada kat sini, tasik yang ada kat sini
merekodkan ada kematian lemas. Keluar lagi Rahmat Bistro dekat Setapan. Mungkin lah lepak tengok bola barangkali. Jadi korang faham tak kenapa Bukit Punian macam tu? Faham tak? Tak mustahil tak benda yang mengejar tu ada tuan dia? Sebab kalau dia orang nak balik bawa barang dia orang tak boleh. Nak mengentas laut tak boleh. Nak tak nak kena tinggal. Kena tinggal. Kat situ mana kau letakkan dia, kat situ lah dia tunggu. Kat mana last tuan dia cakap kau tinggal kat sini sampai kau ambil kau. Situ lah dia tunggu. Sebab tu saya akan cakap benda tu haiwan. Saya tak tahu nak cakap apa. Lepas tu kacau orang. Tak juga. Kita memang lalu kat situ. Kan? Kita lalu kat situ. Kebetulan kita nak kena-kena lah. Bukan semua orang dia kacau. Ada beberapa tim. Bukan tim kita orang ni. Tim lain pun ada kena kacau juga. Kenapa tak boleh rentas laut Tuan? Ilmu dia ada syarat-syarat dia bang. Masa dia ambil tu mungkin dia ambil kat sini. Dia ambil kat sini mungkin. Masa bila nak balik syarat-syarat tu, syarat-syarat ilmu tu. Korang tanyalah orang-orang perubatan ke. Tanyalah orang tua-tua lama tahulah. Pantang larang dia. Bila ilmu tu akan jadi tawar. Ilmu tu tawar. Siluman tak gigit orang. Sulaiman gigit orang. Sulaiman gigit. Siluman tak gigit. Syah Ana, terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki selalu. Letak, geng, yang ni lantern ni lagi 4 je geng, settle. Saya pernah kena gigit dengan Salman. Salman tu biadab tu, korang ajar Salman tu. Macam-macam bagai ilmu kita, kalau kita belajar pantang larangnya berbeza-beza, dia tak sama betul Min 93. Sulaiman bekas pemain bola, betul. Patut Sulaiman belakang rumah aku gigi hitam. Gigit orang punya. Orang sana banyak trik dia, bangsa orang nak pecah masuk ke kebun pakcik saya pun ada cara dia orang. Tapi bukan semua geng. Jangan disebabkan satu dua orang. Terima kasih Mat. Lagi 3 geng. Okay. 1 2 orang kita pukul rata. Kan, bukan semua. Sama juga orang-orang kita pun bukan ada semua perangai elok. Kan, tapi disebabkan 1 2 orang takkan kita nak labelkan semua tak bagus. Kan, ada yang bagus. Ada je yang bagus kat sini. Tak semua macam tu. Betul bicara. Segelintir sahaja. Segelintir saja kita tak boleh pukul rata semua tu tak elok. Kan. Okey, baik. Dengan ini saya menamatkan eksplorasi malam kita pada malam ini. Kita sambung pula untuk baju baju bos tim.
merchandise Boss Team yang akan kita post hantar kepada pemilik-pemiliknya dalam masa sebelum selewat-lewatnya 4 hari bulan. Kita akan mula post. Yang mana yang penerima tersebut, make sure korang kena alert dengan call daripada pihak courier, sebab nanti diorang call dan collect duit untuk postage. Okay, diorang akan collect duit untuk postage. Make sure korang ada ni. Kalau barang tu return balik pada saya consider barang itu saya akan jual balik. Saya tak ada masa untuk pergi hantar balik kan. Ataupun korang kena datang ambil kat saya. InsyaAllah. Semoga bisnes Bosan dimudahkan dan murah rezeki selalu. Amin. InsyaAllah semoga berkah dan dimudahkan rezeki. Amin. Terima kasih untuk malam ni Boss Team. Saya gerak dulu. Nanti nak kerja. Baik, terima kasih Amy. Geng, lagi 3 je geng. Lantern tu lagi 3 saja. Settlekan 3 tu insyaAllah okey dah. Last buat parah sebelum raya bila? Malam raya saya buat lagi explore. Malam raya pun saya still on. Silap-silap satu hari raya pun aku on juga. Kita dah biasa kerja malam, tiba-tiba kau cuti kan? Tiba-tiba yang cuti, tak tidur pun. Duduk main handphone 4 pagi pula tidur. Sama juga. Baik aku pergi explore. Jalan dekat tas aku. Mana dapat baju tu Bosan? Lepas raya kita akan buka balik yang pre-order dengan ready stock. Ready stock saya akan buat 100 helai saiz XS sehingga XL sahaja. Saiz bermula 2XL. Okay, double XL ke atas semua kena pre-order with payment. Seorang ke berdua Suan? Saya dengan labu ni belakang saya labu. Tadi saya jalan seorang. Saya sekarang ni geng untuk kefahaman viewers sekarang saya lebih kepada lakukan explore sahaja geng. Okey, bukan lagi korang kenal Boss Wan yang sama macam kat app sebelah. Boss Wan yang kat app sebelah itu dah tak ada. Okey, kita hanya lakukan explore dan kita akan teruskan ke satu lagi level lain. Kita akan link dengan Kementerian Pelancongan untuk kita lakukan explore di tempat-tempat sejarah. Kita naik satu lagi level. Untuk bukan lagi kita buat wujud-wujud hadir-hadir ni, bukan. Bila kita melibatkan Kementerian Pelancongan, insya-Allah tempat-tempat yang sukar untuk dimasuki kita boleh masuk. Kita nak pergi ke another level, bukan masih lagi jalan explore hadir, tak mau dah. Kita pun dah boring lah. Saya dah 5-6 tahun buat benda macam ni geng. Kita nak kena tukar benda lain, benda baru. Tukar konsep pula. Kita tukar konsep. Siapa je dia tolong? Siapa lagi kalau bukan boy TOT? Sebab tu viewers kita tak ada masalah kalau kita explore 4 orang ke 10 orang ke, tak ada masalah. Allahu Akbar. Suara dia, tak ada obat. Terima kasih Boss Wan sudi borak dengan kami. Boleh. Peningkatan berperingkat Boss Wan. Ya. Kita tak nak apa? Tak nak duduk dekat satu takut yang sama terlalu lama sangat. Kita kena ada something new. Kurang-kurangnya tahu sejarah dan cerita sebenar lokasi. Yes. Saya sekarang ni contoh macam tempat-tempat yang bila kita buat explore, tempat-tempat tu dikatakan mistik. Memang tidak akan lari dengan benda-benda jin dan sebagainya. Memang takkan lari punya. Takkan lari. Tempat-tempat contoh macam Kelly Castle. Kelly Castle kan. Kelly Castle tu selain daripada seni bina dia, sejarah macam mana pembinaan tempat tu, dia meniaga, dia masuk sebagai peladang masuk sebagai seorang peladang. Macam mana dia build up sampai dia boleh kaya. Sejarah tu orang tak tahu. Orang cerita pasal seram Kelly Castle saja. Tapi orang tak pernah tahu sejarah Kelly Castle. Contoh saya buat ni BTT Kelly Castle.
macam mana dia boleh ada kat situ? Apa, macam mana dia boleh jadi kaya raya sampai dia boleh jadi tycoon kat situ, beli tanah berekar-ekar? Macam mana dia boleh buat? Itu yang kita nak kena tahu. Itu yang kita kena bagi tahu orang yang orang tak tahu. Contohnya orang dengar. Di sebalik kisah pembinaan dan misteri Kelly Castle, Batu Gajah pada kurun ke-19 terkenal sebagai kawasan pengeluaran biji timah serta getah yang utama di negeri Perak dan Tanah Melayu. Disebabkan itu, ramai usahawan dari Eropah yang datang ke kawasan ini untuk melabur dan membuka ladang-ladang serta lombong biji timah di sini. Di antara orang Eropah yang datang untuk mencuba nasib menjadi tycoon peladangan getah di Batu Gajah ini ialah William Kelly Smith. Setelah berada lama di Perak, beliau akhirnya memutuskan untuk membina sebuah rumah agam besar yang kaya dengan keindahan seni bina. Rumah agam itu dikenali sebagai Kelly Castle. Kelly Castle dibina oleh peladang berbangsa Scottish bernama William Kelly Smith yang berasal daripada bandar kecil Scotland. Dikatakan beliau membina bangunan ini sebagai tanda cinta beliau kepada isterinya, sama seperti Shah Jahan membina Taj Mahal untuk isterinya, iaitu Mumtaz Mahal. Namun kisah cinta antara dua insan ini sangat berbeza. Pada tahun 1890, Kelly Smith yang baru berusia 20 tahun telah meninggalkan rumah beliau di Kailas untuk mencuba mengubah nasib beliau menambah kekayaan di Tanah Melayu. Tidak banyak maklumat yang diperolehi mengapa beliau memilih Tanah Melayu untuk tujuan itu. Namun begitu, beliau mudah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan masyarakat yang ada di Tanah Melayu ketika itu. Beliau telah mencuba beberapa bidang perniagaan dengan harapan untuk mencari bidang manakah yang betul-betul sesuai untuk beliau laksanakan sehingga berjaya. Sehinggalah beliau berjumpa dengan pemilik ladang bernama Elma Baker. Baker telah memperolehi beberapa projek daripada kerajaan untuk membina jalan raya di Hilir Perak dan berjaya mendapatkan konsesi daripada kerajaan negeri untuk membuka 360 hektar hutan di Perak. Kerjasama antara Baker dan Smith dalam projek-projek ini berjaya mendatangkan hasil yang lumayan. Smith mula terlibat dalam bidang peladangan pokok getah dan berkecimpung dalam industri pelombongan biji timah. Beliau kemudiannya membeli sebidang tanah seluas 960 ekar untuk dijadikan ladang getah dan tapak bagi beliau membina rumah di Batu Gajah. Melalui berbagai usaha perniagaan seperti mengusahakan ladang getah dan industri pelombongan biji timah telah membuatkan kekayaan Smith semakin bertambah. Pada tahun 1903, beliau telah pulang ke Scotland untuk mengahwini kekasih hatinya Agnes. Beliau kemudian membawa isterinya ke Tanah Melayu dan beberapa tahun kemudian pasangan ini dikurniakan seorang anak yang bernama Helen. Beliau sayangkan anak perempuan, namun sangat ingin untuk mendapatkan anak lelaki sebagai pewaris empayar perniagaan yang beliau telah bina selama ini. Namun nyata sukar bagi Agnes untuk memperolehi anak kedua. Hanya selepas 11 tahun barulah Agnes mengandung semula. Pada tahun 1915, Agnes telah melahirkan seorang bayi lelaki yang dinamakan sebagai Anthony. Sebagai meraihkan kelahiran anak lelaki ini, Smith mula merancang untuk membina sebuah rumah agam yang besar dan indah. Disebabkan minat beliau kepada negara India dan ajaran Hindu, beliau telah membawa ciri-ciri ini dalam seni bina untuk rumah barunya. Batu bata dan kebanyakan bahan binaan telah diimport daripada India. Bahkan beliau membawa 70 pekerja mahir daripada Madras Selatan India untuk pembinaan rumah agam tersebut. Malangnya beliau seperti terkena sumpahan. Pembinaan rumah agam yang menjadi keutamaan hidup beliau tidak berjaya. Ini kerana pada awal tahun 1920, ramai daripada pekerja kontrak telah menghidapi penyakit Spanish flu dan meninggal dunia. Pembinaan Kelly Castle mencatatkan sejarah sebagai bangunan pertama di Tanah Melayu yang memiliki lift. Lift ini berfungsi daripada tingkat atas sehingga terowong bawah tanah di rumah agam tersebut. Ada yang menyatakan bahawa beliau ke Portugal untuk mengambil lift bagi rumah agam yang sedang beliau bina. Pada Disember 1926, beliau telah menghidapi penyakit dan meninggal dunia pada usia 56 tahun. Penduduk tempatan di kawasan sekitar rumah agam tersebut mempercayai bahawa rumah tersebut dihantui oleh keluarga Kelly Smith. Dikatakan lembaga menyerupai William pernah kelihatan pada waktu malam di koridor di tingkat 2 rumah tersebut. Ada juga yang mendakwa terlihat lembaga yang menyerupai Helen yang mempunyai rambut kerinting dan memakai blus putih. Beliau telah menghidapi penyakit dan meninggal dunia pada usia 56 tahun.
Penduduk tempatan di kawasan sekitar rumah agam tersebut mempercayai bahawa rumah tersebut dihantui oleh keluarga Kelly Smith. Dikatakan lembaga menyerupai William pernah kelihatan pada waktu malam di koridor. Orang hanya highlight tentang seram mistik saja, tapi orang tak kaji di balik tu macam mana seorang orang Scottish masuk ke tanah Melayu mengaut kekayaan. Orang tak tengok. Aku sengaja highlight benda tu depan sekali. Sengaja aku letakkan macam mana panjang lebar. Kau tengok tak macam mana dia naik dan dia tarik kekayaan orang Melayu. Last hujung sikit je aku letak pasal mistik tu. Sikit je aku letak. Last sekali. BTT ni 4 minit. Sengaja aku highlight macam mana mula-mula daripada tahun berapa dia datang, dia cuba, dia buat ni, dia jumpa orang ni, dia dapat konsesi jalan tanah dan sebagainya, dia kaut semua sampai jadi kaya. Lepas tu dia balik. Orang tak tengok kat situ. Orang tengok ada cerita seram dia. Sebab tu saya tukar konsep tu. Bukan lagi pasal seram, pasal fakta. Sekarang saya tengah kumpulkan satu cerita, satu fakta berkenaan tentang Hang Tuah dan Hang Jebat. Cerita yang kita tahu itu sebenarnya palsu, geng. Cerita sebenarnya itu palsu. Hang Tuah tidak dibunuh. Hang Jebat juga tidak dibunuh. Yang 3 hari 3 malam tu, itu tidak berlaku. Memang ada dalam catatan dia memang duduk dalam rumah tu 3 hari 3 malam berdua. Tapi bukan untuk berpencak. Geng, 1 jam kau berpencak bergaduh pun dah lemau, geng. Ini kan 3 hari. Fikir balik logik dia. Ustaz nak kunci tak? Nak? Saya tengah kumpulkan ada 4 profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, mengkaji tentang dua figura ni, geng. Ada 4 profesor yang mengkaji tentang sejarah dan mereka mengesahkan yang sejarah ini telah diputar. Banyak diputar dan benda tu saya akan buat naik. Mungkin akan ada orang yang akan membalas. Bagus. Bila orang, tujuan ni memang saya nak suruh orang balas dekat komen apa pun, supaya bila orang balas, orang akan mula terbuka. Betul ke BTT ni buat macam ni, cakap macam ni? Betul ke Hang Tuah macam ni? Diorang akan mula mengkaji. Diorang akan mula mencari tahu. Itu bagus. Itu bagus. Lagi 3 lantern tu, geng. Bantu saya, geng. Itu yang saya nak buat. Tapi bila kita nak bercerita tentang sejarah ni, kita kena ada fakta. Kita kena ada fakta. Walaupun fakta itu tak tepat, tapi sekurang-kurangnya boleh diambil panduan. Boleh diambilkan sebagai satu pencetus pemikiran. Kena buat benda tu, geng. Sekurang-kurangnya orang, betul ke aku tengok Hang Tuah ni taat bodoh macam tu, geng. Hang Tuah bukan orang bodoh, geng. Hang Tuah bukan orang yang menunduk bodoh, geng. Hang Tuah orang yang bijak, geng. Orang yang bijak pandai. Dia bukan orang biasa-biasa, geng. Dia bukan orang biasa-biasa. Mungkin korang tak minat sejarah, susah korang nak faham. Tapi yang mana minat sejarah, InsyaAllah korang akan mudah faham apa saya cakap. Dan saya akan cetuskan benda tu dalam BTT. Kalau fakta tu tepat, kenapa Kementerian Kerajaan tak ubah fakta yang ada sekarang? Saya bagi tahu awak, buku sejarah yang awak buat baca kat sekolah tu bukan semuanya tepat, abang kakak. Silibus pembelajaran kita kat Malaysia ni siapa yang tentukan?
Okey? Kalau betul-betul ini kerajaan kita ni adalah kerajaan Islam, kenapa tak betulkan dekat buku sains tu? Manusia berevolusi daripada binatang. Itu teori siapa? Kat situ pun kau dah boleh tanya, kenapa tak ubah? Kat situ pun kau dah tahu dah. Tak payah tanya soalan tu, dah tahu dah, IQ kau rendah. Bila kau tanya soalan macam tu, kita tahu. Aku tak boleh jawab pun soalan tu. Dia orang memang dah tinggalkan tanah Melayu. Kau sangka kita merdeka? Tidak. Minda kita dijajah daripada kita seusia 1 hari. 1 hari. Kau lahir je 1 hari, minda kau dah dijajah dah. Dekat mana? Kat susu tepung. Nabi suruh minum susu kambing. Nabi minum susu kambing, bagus. Tapi susu kambing tak boleh, panas, tak boleh, sakit kepala. Minum susu lembu ni, susu formula. Kita dijajah sampai sekarang. Dia tinggalkan dia punya. Dia tak ada kat sini. Dia tak ada. Tapi teori dia semua ada kat sini. Kau ingat Tengku Abdul Rahman deal nak letakkan Malaysia ni agama rasmi dia Islam. Setelah kau perang dengan orang Islam kat sini, kau ingat senang-senang dapat ke? Kau ingat tak ada deal tepi ke? Perlembagaan yang kau tengok tu, yang tu je. Yang di balik tu tak tengok lagi. Kau ingat senang-senang Tengku Abdul Rahman dapat ke? Takkan tak ada deal tepi. Kau jajah aku, kau korek segala hasil. Lepas tu nak belah bagi macam itu je. Takkan kosong, Mat. Takkan kosong. Semangat! Semangat guys! Come on batalion, kita boleh. Bangun! Come on! Tin, Mariana! Bangun lagi. Ayo ramai-ramai, semangat. Bangun lagi. Nana pati. Bangun. Tidur 8 jam tu betul. Teruskan geng, terus. Satu kampung dikumpul bagi mereka masuk lawatan satu. Betul Suan, kalau tengok sekarang pun banyak yang meniru gaya. Betul itu. Gaya hidup tu tak boleh nak buat apa lah geng. Kita memang dia ni daripada diorang attack kita kat mana tau. Diorang tinggal kat mana? Cara pemakaian, cara pemakanan. Dekat situ dia dah ada jajah kita dah geng. Kita sangka dah merdeka lah. Merdeka atas kertas je geng. Bunga, terima kasih bunga. Lagi 2 geng. Lagi 2. Kita merdeka atas kertas je. Bunga, terima kasih bunga. That's why saya nak buat VTT macam ni geng. Supaya tak apa, biar ada orang komen, betul ke ni? Biar saya tunggu je. Saya tunggu je orang cakap, betul ke ni? Tak betul kau pergi cari, kau cerita benda betul kat aku nak tengok. Kau cerita benda betul kat aku nak tengok. Bila dia mula cerita benda betul, itu bermakna dia mencari. Bila dia mencari, lama-lama dia akan jumpa benda yang betul. Itu je sebenarnya. Saya nak apa? Bunga, terima kasih bunga. Saya nak bagi orang buka minda. Itu saja. Sebab saya minat sejarah geng. Saya boleh baca sejarah, saya boleh baca dan saya boleh ingat. Saya boleh baca. Baca. Tutup buku tu dan saya boleh ingat. Saya boleh cerita balik untuk orang. Saya boleh baca balik dan ingatkan dan bagi tahu kat korang balik. Kalau ikutkan VTT Kelly Castle ni geng, lagi panjang tau. Gegat cakap, Usman panjang sangat VTT ni Usman. Orang bosan nanti kan. Lebih 10 minit tau VTT ni. Ni panjang sangat ni Usman ni. Kejap lagi orang bosan ni. Jadi saya ambil info-info yang penting je. Takut Usman dianggap against kerajaan. Tak ada. Ini diceritakan oleh 4 profesor tu. Profesor ni bukan Profesor Cap Ayam geng. Dia buat pengajian dekat UKM. Dia profesor di UKM. Dia bukan. Ni kita cerita fakta ni, kau nak terima. Dan saya akan petik nama-nama ni semua. Dan dia orang akan mula mengeluarkan fakta dulu dan saya akan ambil.
Saya bagi korang dengar Saya ni bukan ahli sejarah, tapi saya menyahut cabaran Syekh Ahmad Fatani ni. Ya. Sebab dia kata orang cerdik, orang belajar sejarah. Sebab dia akan dapat nilai sebenar. Macam Ini salah seorang dia ni pesilat. Dia sangat mengagumi satu figura yang bernama Jebat. bila orang cerita pasal cerita tuah, tuan-tuan hang tuah ni perlu diberikan penjelasan semua. Antara tragedi yang terjadi, banyak cerita pasal tuah ni ada 11 cerita. Tapi cerita yang berlaku kepada tuah berpencak silat dengan Jebat dan bunuh Jebat dalam istana tu tak betul. Sebenarnya tuah tak bunuh Jebat, Jebat tak bunuh tuah pun. Tak ada cerita tu. Yang ada ketika Jebat derhaka kerana dia dianiaya. Ni betul. Ni baru nampak cerdik sebab tuah ni cerdik. Hari ni Dr. Rohaida, Dr. Abdul Mu'ti dan beberapa orang lagi doktor di UPM. Dia pandai di UPM, Universiti Putra, Universiti Pertanian ni kan. Mereka ni berusaha keras hari ni nak buat sikit pembuktian pasal tuah. Bila mereka cerita baru kita tahu kenapa nama ni Hang Tuah. Sampai hari ni orang tak bagi tahu kita kenapa nama Hang. Kita tanya siapa pun tak boleh jawab. Pasal apa nama Hang? Tak tahu. Tanya cikgu sejarah pun pasal apa nama Hang. Lalah cikgu tu tipu kita pasal Hang ni dia orang Kedah. Tu nama Hang belakang kan. Terus sekali kita pun Allah, siapa jadi gitu. Bila tanya balik, rupanya Hang ini adalah gelaran untuk orang yang bermartabat Laksmana yang diberi oleh kerajaan Melaka ketika itu. Samalah macam keturunan Nik. Nik tu bukannya asal. Nik tu adalah anugerah sultan kepada orang yang bukan daripada Kelantan, tapi sebab nak duduk di Kelantan, nak jadikan mereka sebagai orang yang berharga, diberikan anugerah Nik, tuan. Samalah gelaran Mio, Tuan, semua tu. Jadi ada satu gelaran namanya Hang. Hang ni untuk laki-laki. Perempuan dipanggil Dang, tuan-tuan. Tu ada cerita Dang Anum. Jadi nak bagi tahu inilah maksudnya kalau faham sejarah. Baru kita tahu rupanya Hang ni diberikan kepada keturunan, kepada orang-orang yang menjadi Laksmana pangkat itu. Sebab ayah tuah dulu juga adalah seorang Laksmana. Baru kita tahu bahawa pusat pemerintahan Melaka pada masa itu ada 3. Satu di Hulu Selangor, yang satu lagi di Melaka, satu lagi di Singapura. Tuah memang berada di Singapura bersama Mendam Berahi dia. Lepas tu dia cerdik, dia bukan bodoh. Jadi kes dia difitnah itu memang ada. Hingga ke Sultan mengambil tindakan demikian, tu ada. Cuma bila tuah dianggap mati dibunuh, yang datang Jebat menderhaka ni, akhir sekali tuah timbul, mereka pergi ke istana. Memang Jebat mengamuk, cuma tuah pakar diplomasi. Orang tak pernah bagi tahu sebenarnya yang membuat rundingan membeli 5 ekor gajah daripada Siam adalah tuah. Yang pergi ambil senjata di Konstantinopel, ambil meriam daripada sana beli adalah tuah. Yang berhubung dengan Okinawa, buat perhubungan adalah tuah. Tanda tuah ni pakar diplomasi. Kalau nak bincang, tuah lah orang dia, bukan bodoh tuah ni. Maka bila sang tuah tadi, dia pun panggil Jebat. Jebat berada dalam istana mengamuk, dia masuk. Mana mungkin berpencak silat sampai 3 hari 3 malam, bapa apa tak benar, tuan. Apa yang dia buat? Discuss lah, bincang macam mana strategi dia, apa nak buat. Kamu dah salah ni, tak boleh bang tuah, mereka fitnah bang tuah. Kalau dah fitnah, aku cari orang yang fitnah tu. Di situlah keputusannya. Barulah Jebat turun daripada istana tu, pergi tikam orang. Dia tikam tu adalah para pemfitnah tuah. Dia cari orang yang betul untuk dibunuh. Lepas tu dia pun lari pergi sampai Langkawi. Waktu masa tu orang sebut hang-hang kot, tak tahu lah kan. Dia lari pergi Langkawi dan Jebat balik semula ketika Portugis datang menyerang Melaka dan dia mati syahid dalam medan juang melawan tentera-tentera Portugis. Ini mana pernah dengar cerita ni? Jadi kena betulkan balik sejarah. Ini salah satu. Dia ni bukan prof. Dia ni guru silat. Ustaz, kalau lah ada produser-produser boleh buat filem berdasarkan fakta guru silat ni. Ustaz, kalau lah ada produser kalau nak produce filem, dia nak make sure cerita tu box office. Box office. Kalau kita pakai pesilat-pesilat biasa-biasa kan. Contoh kalau letak pesilat yang apa ni?
juara dunia tu kan, tak letup filem. Letak Adi Putra letup. Letak Adi Putra letup. Letak dia tak letup. Dia macam gitu. Orang kita susah. Yang tengok pun dalam golongan-golongan dia lah. Apa nama Titi je Usman? Nama dia Semangat Jebat. Semangat _jebat. Lepas tu ada nanti saya cari satu lagi profesor ni. Putus bagi, lentur. Bunga, sisir. Teruskan, geng. Terus, geng. Satu lagi ni. Ni. Yang ni bagus. Saya Profesor Dr. Solehah binti Haji Yaakob. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Kok juga dia daripada Yayasan Islam Kelantan. Jap. Dan kes yang ahli baik yang Al-Hasani itu jadi Nabi Sulaiman pernah datang ke sini. Ni. Dia dengan tentera dia. Ya. Siapa tak percaya sudah tak kisah. Ni, korang kena follow Prof. Dr. Solehah Yaakob. Follow dia. Oh, dia bukan bercakap tak ada fakta, geng. Dia tak bercakap tak ada fakta. Tapi soalan kenapa tak ada dekat Malaysia? Kita kena maklum, kena ingat. Dulu sebelum 1820, Malaysia dengan Indonesia tak wujud. Ini adalah alam Melayu. Apabila dibuat pecah perintah oleh Kerajaan London yang diketuai oleh Raffles pada tahun 1820, maka berpecah Indonesia dan Malaysia. Justru banyak data-data kita tidak ada di sini dan ada di bahagian Indonesia dan Sumatera. Kerana kita ini kawasannya, kawasan tempat laluan, pelabuhan. Relau-relau besi banyak. Dan satu lagi, berapa kerap kita nak cari ke atas bukit gunung tu? Data-data bangsa kita orang Melayu duduk atas gunung, di atas bukit. Banjaran Titiwangsa itu adalah kota-kota ataupun istana-istana tua yang ditinggalkan. Kita tahu itu. Gunung Jerai itu hanya 3 macam pulau. Maknanya sepanjang banjaran Titiwangsa itu adalah pulau-pulau kecil tu. Sebab banjaran Titiwangsa... Korang follow dia, Prof. Dr. Solehah kat Titi. Korang follow dia. Dia ni pun antara salah satu zaman besi. Salah satu orang yang kalau saya nak cari sejarah-sejarah, bila saya nak cerita satu tempat, saya akan ambil dia punya fakta ni dan letakkan dalam saya punya ni. Prof. Dr. Solehah Yaakob. Alam Melayu ni ramai orang nak ubah sejarah kita. Dengar ni. Jadi sekiranya dia boleh menakluki kita dan mengambil barang-barang berharga daripada negara kita dan bawa kepada negara mereka, menjadi harta mereka, tidak mustahil perkataan itu dipadam saja. Jadi di sini amat penting kalau kita boleh baca dalam Arabic text. Ya, dalam Arabic text. Kerana kebanyakan dalam Arabic itu dia masih bersih. Sebab itu saya kata saya dapat sources dari atas, tafsir, kitab-kitab tafsir. Sekiranya kita baca daripada bawah, kita mesti membaca catatan yang ditulis oleh orientalis. Bahasa Arab sajalah yang dapat memberi maklumat yang betul. Ya, sesudah kita mendapat kefahaman yang betul, maklumat yang betul tentang alam sejarah negara kita, sejarah alam Melayu, kita nak baca apa-apa tulisan daripada orientalis, kalau nak kata pun boleh lah. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kita para miswara, kita terlolokkan mengatakan para miswara itu Hindu. Kenapa? Para miswara ni pun diseleweng juga. Dia bukan Hindu, geng. Para miswara ni Muslim. Dia bukan Hindu. Banyak, geng. Tapi kalau korang minat bolehlah dengar. Kalau tak minat susah. Kalau tak minat seimbang pun tak guna. Lagu tepat. Tepat jaga betul. Ustaz tak nak Ustaz On ni pun salah satu lah. Cuma Ustaz On ni dia lebih kepada teori konspirasi. Teori konspirasi melibatkan melibatkan aluminium, fitnah akhir zaman, ilmu fitan, lebih kepada tu. Yang ni dia ni lebih kepada alam Melayu. Faham tak? Dia bila kau faham tentang sejarah alam Melayu ni, geng, dia akan berbalik pada apa yang Ustaz On ni cakap. Dia akan relate. Percaya cakap aku. Dia akan relate. Bila kau baca dan kau faham tentang sejarah alam Melayu ni, geng, korang akan tahu kenapa alam Melayu ni jadi macam ini.
siapa yang datang bagi pecahkan alam Melayu ni jadi beberapa bahagian, disebabkan oleh siapa? Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghantar anak muridnya Syekh Abdullah Al-Qumairi yang dipanggil Tok Syekh dekat Padang Tok Syekh di Gunung Jerai. Kenapa dia hantar ke sini? Tak boleh sebut nama tu kat dalam ni Mr. T. Jadi kita sebutlah aluminium. Tak boleh sebut. Peluang antara kali korang angin geng. Kita tadi nombor 12 tau. Nombor 11 kena ban. So ini peluang kita naik nombor 10 guys. Tak boleh sebut. Sebab tu kita sebut aluminium. Peluang masih terawal ni. Masih peluang terakhir lagi geng. No, tidak. Kami no jiwang-jiwang. No jiwang-jiwang. Tak ada masalah jiwang-jiwang. Dia lebih kurang macam gitu. Banyak dia akan relate sejarah tu nanti. Apa titik Prof tu Pusuan? Aduh mak, aku dah lupa pulak dah. Prof Dr. Soleha Yaakob. Prof Dr. Soleha Yaakob. Prof Dr. Soleha Yaakob. Nama dia. Korang tengok tak minta korang percaya pun. Korang dengar aja dulu. Ada logik tak ada logik? Ada logik ambil, tak ada logik tak apa. Lepas tu baru kau tengok balik kat buku sejarah kau. Kau buka balik kat buku teks sejarah. Berapa banyak terpesong. Mama banyak sangat. Allah baiknya family. Ada fakta logik le. Ada kadang-kadang orang mentang fakta pun orang kata tak logik. Betul, memang betul. Saya dah lama tahu Parameswara bukan Hindu. Kenapa figura-figura besar ni geng diselewengkan kewujudan dia? Kenapa? Untuk apa dia buat? Dia tutup sejarah ni, siapa yang tu, dia putar balik.